Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan puan pengerusi acara. Begitu juga yang dikasihi, dah sampai belum? PKD belum, on the way. Kepada PKD kita ucapkan mudah-mudahan dia selamat sampai, dan seterusnya para pegawai, doktor-doktor dan juga para pegawai, seterusnya petugas-petugas kesihatan, frontliners yang ada. Baru-baru ni saya ceramah di satu mega klinik di Bangi. Dia pula pakai t-shirt, dia tak tulis frontliners, backliners. Ada juga kan apa. Jadi kononnya dia unsung heroes kan, kata macam tu lah. Dan cantik banner. Suka saya tengok. Cuma dah elok nama Ustaz atau Syamsul Amri Ismail. Kenapa pula bila Ustaz tu SH pula jadi tu tak faham tu. Dia konflik dengan diri dia sendiri. Kan? Ada SY lah kan. Macam tu lah. Kan janganlah. Saya ni waktu saya bekerja daripada dulu lagi kan, di pengarahan undang ni, saya mesti jumpa walaupun satu huruf, mesti jumpa. Kalau saya tahu pada awal dia, saya tak datang ni, salah orang tentu lah kan. Alhamdulillah, saya seronok sangat sebab hari ini adalah hari yang bersejarah kerana saya berjaya berceramah di tingkat atas. Sebab ada rasa lain bila ceramah kat tingkat atas hari ni. Tak tahu kenapa. Suasana di atas hari ni rasa lain. Tak tahu lah apa yang ada kat bawah tu, tapi ceramah di atas kan, dia rasa macam happy lah kan. Dan hari ni yang faham-faham, tak faham sudah lah kan. Seronok tu saya dapat ceramah kat atas ini, dan terima kasih banyak sebenarnya saya ni daripada Sentul ni. Tadi daripada Sentul Kuala Lumpur dan terus kemari malam ini satu program lagi. Terima kasih banyak. Dah lama sebenarnya, saya dah lama tak datang ceramah kat Dewan ni sebenarnya. Saya ingat sebelum saya bergelar Syamsul Debat lagi, saya dah ceramah sini. Masa tu untuk staf-staf jabatan-jabatan kerajaan di daerah Jempol. Ceramah kat sinilah Dewan ya. Dan hari ni kita dapat bertemu di bawah tajuk ni lah, ceramah Ramadan, bulan ujian dan keampunan. Dalam banyak-banyak hari kita bekerja kan, hari ni lah yang paling happy sekali kan, sebab dapat dengar ceramah petang ni, makna tak payah kerja. Habis ni kan KOP Bazar Ramadan yang dah habis dah tu, kira tak ada masuk pejabat dah kasut ni lah kan. Contoh macam tu lah kan. Mula lah lambik kan, tunggu lah PKD lambik, kita start lambik pula, tunggu 10 minit kan, memang tak ada lah masuk pejabat ni kan. Tapi tak tahulah, tapi tak ini teori saya. Ini teori saya, tapi pada mereka yang berada di PKD Jempol, mereka lain. Dia lain, tak komitmen Ustaz, kerja tetap kerja. Mana yang kami tinggalkan selama sejam lebih ni, kami akan balik dan cover balik. Itu kami. Ayat dah kan, ayat dah kan. Jadi apabila kita sebut tentang Ramadan, bulan ujian, dia sebenarnya banyak benda Allah Ta'ala bagi kita. Yalah macam kita Negeri Sembilan ni kan, kata adat banyak kiasan, dia tunjuk dia, tapi bukan bergulung pendek panjang dirantangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Ni kena fikir itu sebabnya ada orang sampai ke Bangkok tak faham lagi kenapa dia kena puasa. Akhirnya dia jadi GPH, geng plastik hitam. Kan tak puasa dia kan, dia tak puasa dia. Itu sebab dia tak faham, sebab ada hikmah sebab kenapa Allah Ta'ala tunjuk. Mungkin tak direct. Kadang kita kata kenapa lah kita ni tak boleh makan. Makanya lah kita tengok lah, adalah agama, ada pahaman-pahaman lain tu. Dia puasa boleh minum air, kita langsung tak boleh minum. Barulah gentle.
Puasa langsung tak makan, langsung tak minum. Apa bondo? Siapa yang kau nak kelepet ni? Kau nak nipu siapa? Kau nak nipu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. So ikutlah. Susah betul lah. Kata kan. Kita ni dah lah lapar, masa tu lah gastrik datang. Konon tu penyakit warisan. Anak elok puasa kat sekolah. Dia pula kan. Oh haru. Dan orang yang tak puasa ni lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Tak percaya tanya perempuan. Ini kan puasa nah semua ni. Saya tengok ada. Ada yang tak puasa. Saya tak cakap lelaki dah kan. Dekat lelaki orang perempuan. Orang perempuan ada yang ABC Allah bagi cuti. Tanyalah. Betapa seksanya di kita ni yang Allah bagi kita boleh makan. Tapi tak bermakna boleh makan depan publik. Kan? Puih dia nahan. Dia dah bawa, dah bakal dalam beg tu. Buat air. Mana dia nak minum ni? Aduh, yang manusia kata. Mana dia nak pergi ni? Kan? Kadang-kadang itulah dia cabarannya. Dan tetapi, dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab dia, kenapa dia tak puasa? Sebab dia patuh perintah Allah. Sebab orang yang datang period tu, orang yang datang bulan, maka dia diberikan kelonggaran untuk supaya jangan berpuasa. Kan kalau dia puasa juga, dia ingkar lah, tak boleh lah. Nak berpuasa ni kena pastikan diri itu berada dalam keadaan suci. Jadi lelaki itu pun sama. Yang GPH tadi, period tak berhenti sepanjang tahun. Kan? Kadang-kadang tu dah tanya balik, kenapa kita puasa? Sebelum kita cerita ni bulan keampunan lah kan, nak cerita ni. Ramadan bulan ujian dan keampunan. Oh, kita tanya balik, kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Aspirasi Ramadan ni. Kenapa? Kan? Berpuluh tahun dah puasa. Ada tu saya kata sampai bangko tak faham. Bukan tua dah, bangko dah. Tak faham dia lagi. Anak tanya, kenapa kita kena puasa? Cucu tanya ke Wan, kenapa kita kena puasa, Wan? Mama makak lah kau puasa lah. Dah budak tu dah khabar mama makak. Ada tanya pula, Wan kenapa kita kena puasa? Orang ni Islam ke tidak? Dah Wan yang tanya. Wan yang pun tak tahu cucu Islam ke tidak. Jadi kenapa kita kena puasa? Kita kena puasa sebab Allah suruh. Untuk pengetahuan yang duduk kat belakang tu depannya banyak kosong lah. Kau jangan aku tahu topatnya baik kau duduk depannya kan. Duduk belakang jangan kan PKD datang kan nampak kau duduk belakang apa duduk belakang PKD belum sampai ni. Duduk depan bang ya. Dan kan tu lama tak tengok Samsul debat. Duduk jauh pula kan. Okey. Wih depan waktu pula kata. Okeylah tu. Kan. Tapi betul aspirasi Ramadan kan, aspirasi Ramadan. Kenapa nak puasa? Rupa-rupa puasa ni satu perkara yang banyak kebaikannya. Kan, terutama saya teringat bila tengok jururawat ni saya teringat orang rumah saya kena puasa. Bila check upnya kan, kalau nak cek gula tu malam tu dia tak boleh makan. Semua tak boleh makan, tak boleh minum. Tunggu sampai esok pagi tu. Bila dah check tu baru apa kan. Kalau nak minum air masak sikit je. Nak tengok gula tu tinggi tak tinggi. Kan? Nampak? Kenapa? Makna puasa ni sebahagian daripada proses rawatan. Adalah orang lain nak ganti duduk belakang. Duduk depannya. Duduk depannya. Duduk depannya. Duduk depan. Ni duduk depannya. Abang, ni abang. Jangan tunduk-tunduk bang. Aku nampak kau menangkup dah duduk depannya. Jangan kosong ni. Ayo. Sekarang cameraman ambil gambar tak elok. Kan? Kan lopong-lopong gambar kan. Ada seorang kita tinggal belakang. Jadi, makna kata kalau kita tengok dalam keadaan ni, kenapa kita kena puasa? Sebab jawapan yang paling tepat anak bila tanya, Mak, kenapa kita kena puasa, Mak? Sebab Allah suruh. Itu jawapannya. Dan budak tu takkan mengalah kat situ. Dia akan tanya lah, bila tu? Sudah tanya pula dia bila tu. Dah lama dah. Tak percaya, cuba tengok kat dalam Quran tu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Semua orang dah hafal dah ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Dia tak kata wahai orang Islam. Dia tak kata orang jompul. Dia tak kata orang TK. Dia tak kata kan.
Dia tak cakap pun. Dia tak cakap orang kesihatan daerah ni. Yang dia cakap, wahai orang-orang beriman. Orang beriman ni orang apa? Orang yang beriman ni orang yang macam mana? Saya tunggu ni. Koma lah dah. Dia tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, dah mengangur. Dia contoh. Tiba-tiba pula poso kan. Kan kenapa ya? Tu cakap tu. Orang beriman ni orang apa? Beriman ni orang yang percaya. Pergi pula. Orang yang percaya. Orang yang percaya adanya Allah Ta'ala. Wujudnya Allah Ta'ala. Percaya, beriman kepada Allah dan Rasul, pada kitab, pada malaikat, pada kiamat, Quran. Tahu? Qada dan qadar. Tahu, yakin. Bukan yang sekadar melafazkan. Macam contohlah suami kita sayang kat kita. Kita tanya, betul ke bang sayang kat saya? Saya ni makin lama makin lari bearingnya. Contohlah soalan kan. Bang betul ke sayang kat saya lagi? Saya cakap. Iyalah. Kita ya ke tidak jawab ini. Tapi bukan jawapan dia tu yang membuktikan. Tetapi tindak tanduk dan perangai dia. Itu sebab bila ada seorang Arab Badui, dia sebut, sungguhnya aku seorang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang beriman, dia kata. Maka Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tapi mukmin tak boleh selesai dengan pengakuan. Mesti dengan perbuatan. Ya, cuba tengok balik. Ambil mikrofon ya, saya panggil seorang-seorang kan. Seorang-seorang panggil kan, pergi mic ni, cakap. Siapa nama abang ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri, saya seorang Muslim. Tak ada takut dah, cakaplah. Siapa nama tuan? Tuan Syafrizal. Assalamualaikum. Saya paling beriman dalam dewan ni. Berani tak cakap? Beza tau, Muslim dengan beriman. Saya pun tak berani cakap. Tapi kita percayalah. Kita yakin dengan perbuatan kita. Jadi siapa yang tahu? Allah tahu. Itu sebabnya pentingnya puasa ni. Ada 3 ibrah puasa. Cantik toluk pantai landai. Tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ni pakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Jadi makna kata, kita kaji. Tiap-tiap tahun kita cari jawapan mana yang sesuai kan. Mana sesuai dah dapat jawapan tu, barulah kita faham, oh tu sebab kita kena puasa. Kan? Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang kan. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi torang. Saja nak beritahu MC tu, saya tak baca skrip. Tu nak beritahu kan. Gambar nak ambil kat Google. Beliau dilahirkan pada 3 Ogos bertempat di kampung Aidedali, Jompol. Batu Kikir mana? Kan, yang kali tanya. Lahir kat mana? Tiki tu kau nak sebut, betul tak? Berdosa tau, sebut Aidedali, Taurih Jompol je. Tak ada lagu kau ya. Tak ada. Tapi betul, saya memang lahir kat kampung Aidedali. Kat rumah kampung kan, ni Serambi, kat ada satu lorong tengah tu ada satu lubang. Jadi situ beranak. Kat lubang tu dah bukan kat lubang tu keluar dah. Tu beranyat lah nurse pahala nak buluh potong apa. Kan tompek buat lubang khas untuk tumpah darah hamarin orang dulu kan. Orang tua dulu kan buat macam tu. Ingat lagi. Dia barut dengan nak pakai barut dengan kan bila tengok orang tua dulu buat macam mana, kalau orang yang pantang tu kan ditambik kat tiang tu. Ambil pusing biar tarik betul. Sekarang mana nak? Sekarang senang dia macam ni. Mana cukup tarik? Itu dah tua tu mengelambi dia. Faham tak mengelambi? Kan? Itulah. Tapi bezalah. Saya tanya mak saya dulu, kenapa beranak kat kampung? Mak saya cakap, sebab orang dulu-dulu, dia memang takut beranak kat hospital. Orang dulu beranak mesti balik kampung. Bidan kampung enggak ada percaya. Dan bidan kampung yang kesihatan punya pula datang naik basikal, tak ada naik motor tu dah. Naik basikal tapi bila datang dia siap mandikan baby tu.
Dia siap apa kan, pakaikan baju budak, tukarkan lampin dulu, lampin pakai jarum tu. Kan? Contoh kau ada pun moden sikit apa? Seluar gotah teh. Kan ada yang lapik itu dulu kan, tu yang bocor-bocor kat tu. Sengit sikit memang. Hancurlah keluar kancing budak tu. Ya. Dululah kan. Sekarang punya nurse tak sabut yang jompul lah, tampik lain. Sekarang punya nurse kuning tas hospital teh kan. Kuning Clanet teh. Bawa pergi Clanet. Oh jompul tu. Clanet teh. Kan. Lepas tu ambil darah. Bawa balik. Sok tang lia. Tinggi ni kena suat. Itulah. Itulah kan. Mungkin kena check balik silibus tu. SOP je lah. Boleh pergi kan tengok. Ni contoh lah dulu. Tapi saja itu punca dek cerita batu kikir tadi terjadi jam tu. Sebenarnya tak ada konon-konon kan tajuk ini. Tak ada. Kan Samsul debat ni jam tu lah. Kalau boleh peh raya panggil lah lagi. Ya, sebab peh raya, peh camah boleh kita minum. Dan ni dah terbayang sirap sasih dah ni. Kalau time-time ni camah. Kan, masing-masing. Sadap lah. Ada yang leno, terpeletok kepala. Wah, tidur. Kan, tu rezeki lah tu kan. Kelebihan orang dengan ceramah. Tapi itu dia. Makna kata apa sebab aspirasi di sebalik puasa? Pertama, untuk kita mengawal hawa dan nafsu. Kedua, untuk menyuburkan perasaan pemaaf, memaafkan, bertolak ansur dan kejujuran. Dan begitu juga yang ketiga, untuk menginsafi adanya insan yang kurang bernasib baik berbanding kita. 3. Itu adalah di antara aspirasi kenapa kita kena puasa. Tapi kalau kita puasa, kalau kita sadar ada orang lagi susah pada kita, mungkin kita makan pun seadanya. Tidaklah kita membalih dendam pada makanan tu. Pergi bazar Ramadan kau siap kau pek-pok teh. Pek-pok ada dendam tu. Kau siap kau. Limo teh. Kan? Bayang kan? Pek-pok, kelapung. Mali tu. Kelapung, semangkuk. Yang taufu, setalam. Yang taufu, la ilaha illallah. Taufu fah teh. Leci kang, mali semua. Yang bunyi bekuang samo Cina tu. Taufu fah, leci kang, yang taufu mali. Kan, lepas tu apa? Cakwi tiaw beli. Lepas tu apa lagi tu? Kambing, beli. Roti John seorang sebatang. 5 batang lah. Bayang. Macam ni aku baru rap. Tagak. Macam mana kita nak menginsafi orang yang lagi susah begitu kalau macam tu cara kita makan. Jadi pejabat kesihatan daerah kena buat weight challenge tu. Buat tak weight challenge? Buat weight challenge pada hari pertama bekerja di bulan puasa. Ambil timbang dulu, timbang borek badan untuk registration. Borek asal. Buat macam kaunter tu daftar kan. Syafrizal berapa borek kan. Lepas tu Dr. Zaini berapa borek tak, lepas tu pada 25 Ramadan dia timbang lagi 20 yang teratas dari segi paling banyak penurunan, bukan kira paling kurus. Dia yang kurus dah tension, macam mana dia nak turunkan lagi, dia nak kurus tu kan. Jadi contohlah kan. Jadi makna dia paling banyak penurunan, dia akan dapat hadiah. Tetapi grand prize dia akan timbang pada 25 Syawal. Itu memang terbalik jarum tu. Kan baru tahu rusak mesin digital, tukar bateri tak mahu dah. La ilaha illallah. Tak, itu sebenarnya weight challenge. Bukannya timbang hanya sekadar bulan Ramadan je dapat apa. Itu yang berlaku di SUK. Saya ingat saya pergi ceramah di SUK, dia minta saya sampaikan hadiah kepada weight challenge nombor 1 sampai nombor 20. Tapi nanti lepas Syawal dia akan timbang untuk grand prize.
Satu je hadiah dia grand prize tu. Jadi semua orang berusaha untuk maintain. Hadiah dia TV 42 inci masa tu. Grand prize. Jadi insyaAllah tahun depan buat, ingatkan saya, ada rezeki di umur saya sponsor hadiah weight challenge tu. Nah, saya sponsor betul. Dengan ini saya sponsor hadiah tu tahun depan. Oh, tengok. Jadi aku rasa bila aku baik perumahan tu ada orang tapuk, samalah macam dewan bawah ni, samalah. Aduh, kelakar tu. Betul lah tak? Maksudnya, ini bergalakkan, betul. Ini galakkan kita bagi. Sebab kita bukannya apa? Sebab kuruskan badan ni. Macam saya pun ikhtiar macam-macam buat. Rupanya puasa paling senang. Tidak ni, memang lagi tahu ni. Macam ni kan, yo, tak bila nak beranak ke kan. Tak, bukan apa, saya bila ceramah saya dah beritahu. Saya dah beritahu dah dengan PA, saya cakap dengan penganjur semua. Masjid kau mana, kau pejabat kau minta maaf ya, SD dia tak makan. Jangan siapkan jamuan. Siap, kalau nak siapkan pun buah ya. Tapi sampai ke masjid-masjid tertentu yang begar ni, hajat orang kampung ustaz. Kepala kambing yang letak depan muka dia tu. Bila bawa bilik jamuan bukan buah dah. Jadi itulah kan, tak menghampurkan macam mana pula kan. Bertambah lah tu makan tu masalah ni. Itulah cabaran yang penceramah ni. Itu sebab tengok ramai yang penceramah berpenyakit ni, tu sebab risau juga kan. Risau juga kan. Tapi itulah kena kawal. Kita kena kawal. Sebenarnya kebaikan berpuasa yang pertama memang menguruskan badan. Bukan supaya nak lawa dah. Bukan nak lawa dah. Sebab muka kalau lah tak boleh belah tu, tak boleh belah lah. Apa yang kau nak kerja nak lawa pula kan? Tak ada kau nak dengan kau kurus tu kan? Dan sebab satu lagi lawa ni, lawa ke Syafrizal ni lain. Lawa ke abang apa Yusri lain. Cakap, bang lawa tak abang Syafrizal kan? Lawa tak ni? Bodoh lawa macam tu Yusri kau. Lawa lah ni. Dia jadi goma yang gigi tak tersusun Mona tu. Yang nampak comel macam dia senyum tu macam cahaya sikit macam tu kan. Dia goma macam tu. Yang Yusri pula mungkin goma yang gampang-gampal sikit. Contohlah, beza-beza lah kan cara mata. Tu sebab kalau kita pergi duduklah ke pakan bahau tu kan, duduk je. Duduk je tengok orang lalu lalang tu. Ya Allah buruk lelaki bini lawa. Orang boleh cakap tu. Dia boleh cakap tu kan. Dia kata, walah laki handsome, buta kau, dia tak nampak kau tu, bini dia tu macam rupa. Tak, kita tak boleh cakap macam tu sebab Allah jadikan mata kita berbeza-beza. Tu sebab saya kata, bukan ukuran nak cerita, tapi kuruskan badan ni supaya apa? Supaya dapat ringankan diri kita nak beribadah kepada Allah. Kalau badan kita semangat ni, tak tahu apa nak dicapai dah bila bangun. Kamu nak rabur bila dia nak bangun. Habis dengan kepala lelaki dia tanya nak bangun. Contoh yang lelaki pun contoh nak cari. Macam-macam nak dia adjust ni. Tak, betul tak? Betul tak saya cakap ni? Betul. Dia jadi lagi borek. Subuh payah nak bangun. Kelang kabut. Kota koja-koja. Sudah bila lambik bangun tu koja-koja. Kelang kabut. Kusut. Kepala otak tak clear. Betul tak? Punca ni. Borek badan. Bulan puasa lah kita kena kurang badan. Kedua, untuk apa? Yang keduanya kebaikan ni juga dapat merehatkan organ penghadaman. Kalau balai dondam dan berbuka tak dapat dah kan. Kemudian apa lagi? Begitu juga dalam bulan puasa dapat mengawal hawa dan nafsu. Sebab apa? Sebab nafsu ni pun ada HQ. HQ dia kat mana? HQ dia kat mana? Dia dah risau dah, saya pandang dekat. Pandanglah orang lain, jangan tanya aku. Dia kan. Lepas tu dia cubit kawan, kenapa duduk sini? Dia kan. HQ dia dekat parut. Dekat parut. Dekat parut tu lah. Tu sebab bila parut kita lapar, insyaAllah. Nafsu ni waktu Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Nafsu ni dengan gangster lah kan. Dia jawab, aku, kau, dia kata. Kemudian Allah Ta'ala letakkan dia di tempat panas. Dibakar selama 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Letak tempat sejuk.
Sojuk selama 1 tahun. Buat keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku. Kau. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Kena bawa keluar tanya balik. Kau siapa, aku siapa? Sungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Itu sebab orang lelaki pun, siapa yang tak tahan? Kawinlah. Tak tahan nafsu kahwin. Kawinlah 1, 2, 3 atau 4. Itu dalam Quran sebut tu. Perempuan nak marah lah. Tapi macam tu lah bunyi. Ni yang bercakap ni pun kemen garang bunyi dalam ceramah ni. Ubek kuek banyak luar tu. Ubek berani tak banyak dah kan. Tapi tak, memang betul. Tapi kalau tak mampu, cukuplah seorang. Dan kalau seorang pun tak boleh, Nabi ada tak bagi jawapan dia? Ada. Kalaulah anda kata kamu tak mampu nak kahwin, Nabi tu apa? Puasa. Ya. Tengok bulan puasa ni. Dapat mengawal stres juga. Kalau tidak tu, kau pahala ambil balik. Kau ingat rumah ni apa? Kau mesti tengok. Sini kau. Itu bulan tak puasa. Bila bulan puasa, bang nak kita lambat balik. Biarlah. Nak mampu warna dah cara cakap tu. Tak balik lah ni bang. Kau jap lagi balik lah. Iya kan macam-macam pattern tu. Bulan puasa ni ada orang tu dia tengok binatang apa. Kan? Ada orang yang bulan puasa ni macam biji macam ayam mengoram telur. Jangan dokek je. Dokek bangih lah dia. Kan kita kan orang puasa kan kita lalu apa lalu depan ni marah ada lalu depan salah. Lalu berkata ikut marah rimeh betul dia. Tengok TV, tutup TV tu. Dulu kalau masa kita kecil tu buka TV pun salah. Masa tu TV tak start lagi nak tengok yang jam tu. Buka TV yang garis-garis tu. Dulu bukan jam sekarang TV 24 jam. Kan? Iya. Zaman sebelum tu lagi pula. Berpintu sliding pintu TV tu. Dulu mana ada remote? Kita lah remote. Satu. Kan. Tunggulah abah tu cakap dua. 3. Masalah 1, 2, 3. Channel yang sama. Dia nak cari mana yang torang. Kan? Dulu. Semua bagi. 3. Tutup TV tu. Betul tutup. Tutuplah TV tu. Tutup. Dulu kan mana ada pakai remote channel. Dulu kan kena tekan dia punya punat tu nak slow volume tu nak slow. Kalau slow mana kuat pula. Mama kak lah kau tu. Tutup TV. Dulu tekan TV kena tekan. Bung. Dia keluar cahaya tu baru keluar jangan. Dulu. Itu cerita makna nak marah tu. Ada orang puasa macam tu. Ada tu puasa tu sebiji macam kucing. Lalap dia. Angkat tudung saja. Nyau dia. Siapa tu? Kan. Aduh. Tengok kita ni alhamdulillah. Semua pattern berkojo. Macam tu lah yang kita nak. Bulan puasa kita boleh kojo. Kojo elok-elok. Malahan kita lagi suka kojo sebab balik kan dah tak lama nak berbuka. Tu yang hari ni paling best tu. Dengar ceramah golak lagi tak terasa. Kejap ni nak balik ni. Dia dah mesej dah lelaki tu nampak tu. Mesej nampak tu. Mesej dah. Jap ya. Tak lama ni ceramah tak lama ni dah. Dia kata. Aduh. Yo kan. Tak bawa lelaki saya posan. Ingat. Orang lelaki dugaan dia pada hari berkojo ni kan. Dia lepas asar. Dia pukul 4 dia dah mula dah tu. Orang lelaki. Ni orang lelaki yang saya tahu ni. Orang perempuan saya tahu orang lelaki. Pukul 4 mula dah. Sedangkan Nabi, lepas asar je, Nabi lagi kuat, Nabi beribadah. Sebab Nabi sadar, kejap lagi dah nak berbuka. Pahala beribadah siang berbeza. Lagi kuat Nabi beribadah. Tapi orang lelaki, jabatan kesihatan daerah ni, hati-hati. Sebab lepas asar mula dah tu, malam ni nak buka apa? Nak singgah ke mana? Nak beli apa? Tu lelaki tu. Hati-hati. Relax. Cuba kita baik relax. Ya, tak ya. Hari ni aku nak ngaji apa. Cuba. Kau boleh lah. Kau boleh.
Payah kan? Payah. Orang perempuan saya tak togok lah. Sebab dia orang bukan lapiasa dah. Lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa. Tu dia memang dah tak boleh tolong kan. Nah, jadi tu saya biarkan. Suka hati dia lah kan. Bagilah dia malamkan apa. Ni sahur ni. Muka seperti dah tak ada apa-apa lah. Kan. Orang lelaki tu malas kan. Dah orang perempuan ni bukan apa. Orang perempuan ni dia berpandangan jauh. Saya nak tanya ni, satu-satu ni, nak tahu kat lah. Dah start beli baju ayo kan? Kan dah. Dah siap. Kau dah siap pakai dah tu? Belum? Saya nak tanya, siapa yang kena gembira hari raya ni? Semualah, pula anak-anak je pula. So, semua kena gembira kan? Aku nak pasal dengan orang perempuan ni. Bila kau beli baju kan? Budak-budak tu pun ada cita rasa dia juga. Kadang-kadang kita bagi tahu, nak pilih apa baju nak. Bagi cadangan, tunjuk-tunjuk mana baju. Yang penting cantik. Tentu. Tunjuk kat mak. Apa kali ni kau ambil pula? Sudah budak tu. Yalah, ikutlah. Bukan anak tu saja. Anak mak mentua pun sama. Laki kau lah, kau tak faham? Ayyo. Dia gambar tu semua sebaris ni kat sofa tu dengan anak-anak tu sebaris. Ya Allah, comelnya sama baju, ya Allah. Yang dia pandai pula bersayap-sayap ah. Kan tudung macam ni berlilit tarik ni apa pada melambai lah senyap. Kan? Tu yang budak tu muka macam ni. Alah. Tak, saya cakap betul. Saya baru ni nanti tengok pagi raya. Tengok hari raya pertama dengan hari raya kedua ada counter netizen. Dulu kan counter netizen TV Jerah. Saya tanya Profesor Major Dr. Hushim Saleh. Kan? Pakar kaunseling juga, kaunseling rumah tangga kan. Dia pun cerita. Budak-budak pun berhak untuk beraya. Lepas tu tarik muka lah tu. Perempuan. Tu tak sama macam dia. Panjang muka. Kita pun, okey. Lelaki pun tak macam, okey. Sudah hanya raya ni tak tahulah nak gembirakan siapa sebenarnya. Tu yang orang cakap, happy wife is a happy family. Poilah. Kau nak hidup. Tu ayat kan. Tengok lelaki semua nampak sugul nampak tak? Puas betul menderita orang mula-mula bosan. Kan? Bang, balik kat mana tau? Bulan bintang. Design dia okey. Caca ni bagi tengok. Bukan murah tu kan? Mahal. Kayak bulan nak bayangkan dengan bintang bawa turun macam mana bagus. Yang murah sikit yang hari-hari. Kan kau beli baju kat gold dah. Kalau kat gold tu tua orang tu. Orang tua sebut gol baru ke gol lama kan. Kan? Budak sekarang kat store, the store. Goli ada dengar. Aduh, iya. Lagi satu lagi, kalau macam saya gambar berhitam brothers, marah bini dia. Tak ada tempat lain ke nak bagi dia. Saya suka berhitam brothers tu banyak baju-baju besar-besar tu kan. Pakai elok. Contoh lah. Jadi, sekarang balik pada cerita Ramadan kita tu salah satulah perkara. Terlampau nak mengajar raya tu kan. Saya baru-baru ni saya baru balik daripada umrah kan. Saya pergi bulan Syakban dekat okey nak puasa nak. Tapi satu perkara lah nak beritahu semua. Alhamdulillah saya telah berjaya mempertahankan rekod 2 tahun. 2 tahun hidung saya ni tidak dijolok oleh bono panjang tu.
Alhamdulillah doktor, saya memang berjaya lah. Saya cukup takut mana poi bila dia jolok tu, poi mana benda tu. Ada orang setiap hari masuk kojo kena jolok kan, tapi saya tu, saya ada lah orang share dalam Instagram tu. Mengelupu-ngelupu budak tu masuk kena jolok tu. Mampulah kalau jolok ni. Ya. Jadi sampai kan ada program dekat TV Astro. Satu program tu saya kena jadi host. Dan sebelum program dalam kontrak tu dia kata mesti swab test dulu. Sebelum masuk ke studio, kau bagilah orang lain. Biar dia tak keluar TV, tak apa. Saya cakap macam tu. Punya takut lah. Kan? Ya. Adalah satu hamba Allah tu yang pakai Helio tu. Helio kan. Tahulah. Orang Helio tu patut titik yang kek lubang kecil tu. Lubang panjang tu dia letak. Sampai ke maghrib tak bergari kawan tu. Ya Allah, galilah hati saya tu. Dia tunjuk tak ada gari tu. Memang pula kat situ kecurahan Helio kau tu. Katakan. Ada yang masuk air macam tu. Ada. Wallahi saya tengok depan mata. Gali pula tengok. Berbuih. Aduh, hai. Tapi bila nak pergi umrah saya tak boleh elak. Tak boleh elak. Kono jolok juga sudah. Kalau tak jolok tak boleh kau. Saya buat surat ya, saya buat surat pengakuan saya insya-Allah tak ada COVID ni dah. Tak mahu nak kono jolok ke? Pergilah satu klinik swasta kat Seremban. Yang tu je boleh dapat result copek. Sebab dia kan dalam tempoh 48 jam sebelum terbang. Malam tu tak tidur. Buat ada jolok, tarik tinggal separuh. Mana pergi? Mana pergi? Pergi awak lah naik kereta. Yang nurse tu rendah nah. Ya, turun cermin. Macam mana dia gadak hidung kan ni kan? Wah takut. Saya pun turun kereta pergi kat gusi. Saya pun macam ni. Lepas tu, ni rasa tak selesa. Kau dah diamlah, copek lah. Bila dia jolok, tak apa, sikit aja. 3 second je. Dah dia jolok, kau pusing tu kenapa? Tak, kenapa dah kena pusing tu? Ha? Kenapa? Kau jolok tadi memang ambil sampel kan? Tak yang kau pusing tu kenapa? Aku tanya pusing tu pasal. Biar dia rata ya. Ha? Nampak? Kau takut dia tertinggal. Nampak tak? Kau batang tu tertinggal macam mana? Suluh. Cari. Dia mampu hidung dan pun nampak. Punyalah penakut. Lepas tu dah balik tu mak saudara saya tanya. Macam mana? Mati tak? Punya takut kan. Alhamdulillah. Saya negatif masa tu. Sebab dengan tahap ramai keliling saya positif masa tu. Alhamdulillah lah. Rezeki. Sebab doa semua orang kan. Lepas tu, ringkas cerita nak balik. Tapi saya nak cerita, bulan Syaban ni, ramai betul orang. Rejab, Syaban memang ramai. Sebab orang Arab ni, bila masuk aja Rejab, dia dah terbayang Ramadan tu. Sebab dia ramai beribadah. Dah mula dah bersiap-siap dah. Masuk Rejab, terbayang Ramadan. Kita lagi hendak lah. Belum Rejab, dah terbayang Syawal. Lagi jauh lah kan. Dia preparation ni lain. Bulan 1 dah tompah baju. 2019 macam tu ya. Tompah baju sepapan. Lawa tak. Sekali PKP. Padan muka kau. Tak, tapi nak beritahu masa nak balik tu. Buat swab test lagi. Tapi dia kata swab kali ni tak ada apa. Dia kata PCR je. PCR je. Sebab kat sana dah tak ada lah jolok hidung. Okey lah. Logo. Datanglah pegawai perubatan tu. Perempuan. Dengan bernikop dengan apa kan. Tudung labuh macam tu. Dia cakap, dia cakap, apa pun buka. Ya. Ke ujung bibir. Khalas ha? Sudah dah kau? Khalas dah. Siap dah. Alhamdulillah semua negatif. Ya kau colek ujung bibir tu mana nak positif Alhamdulillah. Saya punya happy lah, sonang betul swab test ni. Agak dia malas nak tahan kita. Bayanglah sepupu saya sebilik dengan saya tu pakai Helio pun dah 2 line. Sebilik kan saya tu.
Tak ada, saya pindah bilik. Macam tu saya bergelumang dengan sepupu saya tu. Kan? Macam-macam makan, minum. Sama-sama pergi makan, pergi minum. Jangan cerita dengan orang. Kau diam ya, kau diam ya. Lepas tu balik. Alhamdulillah. Negatif dah. Dia apa negatif? Sepupu saya. Hujung bibir imbang tak? Ajaib tak? Kuasa Allah. Tanah suci. Sampai ke KLIA. Sebelum cop pasport dekat immigration tu. Ada satu panjang meja tu. Cenia batang tu. Dia dah ready dah. Ustaz. Jolok hidung lagi kau. Kena jolok juga. Alhamdulillah. Satu kapal terbang positif. Kecuali saya dengan 2 orang lagi daripada Port Dickson. Kami bertiga je yang negatif. Wah, saya sebilik tu tapi agak mungkin saya pernah kono bila-bila macam sesama tu, cuma saya tak cek betul-betul ke dulu. Dia kalau pernah kono sekali tu agak mungkin imun ke L, tak tahulah. Saya tak pandai benda tu. Kan kalau saya pandai benda kan dah mula lah bagi tajuk kepentingan vaksinasi dah sampai debat pula bagi jangan buat-buat. Kan contohlah. Tapi nak bagi tahu orang ramai datang beribadah. Sebab apa? Sebab dia bersedia untuk Ramadan. Sebab Ramadan ni adalah bulan apa? Tu bulan ujian tadi kita cerita. Ujian memang datang tapi bulan Ramadan lagi banyak ujian. Terutamanya orang yang susah. Makanan tak ada. Bayangkan orang Rohingya tu telefon Mufti Arab Saudi. Dia kata, sahkah puasa kami ya Syekh? Dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka. Dia kata. Maknanya, dia poso tak poso sama, tak ada makanan. Kita ni walaupun kita tak boleh apa-apa, kita yakin ada makanan kat rumah. Paling tidak Maggi Cup tu ada. Betul tak? Kan? Paling tidak ada lah benda-benda kadang nasib ada gak rezeki daripada jiran sebelah rumah bagi keripap. Keripap pusar bagi. Semua bagi apa? Kuih lapis. Ada tu pergi masjid, pergi surau. Ada ya. Ada orang hantarnya tu. Tapi bayangkan dia orang poso dengan tak poso sama. Makanan tak ada. Bayangkanlah mereka yang baru pula ditimpa ujian beberapa bulan sebelum. Iaitu dengan banjir besar di Selangor, di Kuantan, di Mentakap, kan? Di Pahang, kan? Di Pahang, Terengganu, Kelantan. Bayangkan. Tahu macam mana dia orang yang dah diuji dengan kereta rusak habis semua. Kan? Bayangkan. Kita tak ada ujian macam tu. Adalah ujian banjir. Itu adalah. Itu sekejap kat Palung, kat apa semua. Sampai terputus jalan. Heboh keluar muka depan. Negeri Sembilan ni banjir, pakai koting pun heboh. Mana bantuan untuk kami? Pakai koting tu. Orang tu kat Kelantan, kalau Kerai tu sampai kat Bumbung, dia sokok tu Bumbung. Macam tak ada apa-apa. Sebab dia dah biasa. Alah habis tu Tegal biasa. Tapi itulah ujian dia. Itu sebabnya bila kita sebut dengan tentang ujian ni memang akan datang. Mana pula anak tanya, Bu, kita tak beli baju raya ke? Bukan semua orang boleh sambut dengan baik keadaan tu. Kita siap boleh bergaduh. Tak ada. Tahun ni tema sama. Suami pun tak usahlah kau berhasrat untuk mencadangkan apa-apa. Biasanya cadangan kau tu ditolak. Walaupun nampak macam tak. Okey jugalah. Cuma tu tak tahan. Tak salah. Dia dah ada. Ingat orang perempuan bila tanya, bang, agak-agak tahun ni tema kalau apa, ingat dia tanya kosong tu. Dalam kepala tu dah ada idea dah tu. Apa tahun ni color magenta. Kau pernah dengar tak color magenta tu? Yang pelik-pelik tu. Dia tengok ada artis yang pakai color tu. Dia pun nak cari color tu. Teringat kan. Dia nak juga macam ni. Nak passion macam ni. Poi, banyak orang kat Bangi. Bandar baru Bangi. Semua nak baru, sebut baru. Tapi Nabi pesan apa? Nabi pesan pagi raya, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya beli baru. Tanya suami kita, bang, abang asuhlah baju raya ni fashion apa yang elok? Apa fashion yang elok kita pakai? Yang penting cantik sudah. Abang okey je. Lagi macam tu, dia tak kecerewet. Abang nak kau cenia-cenia, kau pakai cenia. Tak ada. Tapi sebenarnya penting juga tanya suami ni. Sebab kalau macam ni abang rasa okey tak? Okey tu, cantik pun. Kan simple lah dia.
Kalau boleh ni yang kalau boleh nak yang macam ni yang ropol-ropol tu tak ada. Lelaki takkan cakap macam tu. Melainkan lelaki tu jiwa dia jiwa perempuan, dia lain. Kan? Dia lain. Kalau kat rumah lain lah. Abang kat rumah, abang suka saya pakai baju apa. Tu memang wajib kau tanya. Abang suka saya pakai baju apa. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Tu hak suami. Kan? Abang cakap lah betul. Main-main pula dia. Abang suka bila kau pakai baju jururawat tu. Pakailah. Siap name tag tahu tu. Nak pakailah name tag. Sampai malam kang. Contoh lah kau dia gambar lah kan. Abang gambar tengok kau pakai telokong. Pakai telokong. Tapi masak tu kombang. Tapi ini tentang ni. Ujian duit, ujian susah, ujian penyakit. Ada family yang sakit, ujian. Tapi sebenarnya ujian datang pula bulan Ramadan. Kalau kita bersabar, bayangkan kalau bulan-bulan biasa disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Kalau kita bersabar dengan ujian, pertama ujian apa? Pertamanya untuk taat perintah Allah. Maka dikurniakan 300 tingkatan darjat pahala. Itu bulan tak puasa. Untuk taat perintah Allah bukan senang, bukan senang. Cuba tengok. Ada orang makan sampai konyang tersandar. Berbuka puasa tersandar. Dia kipis yang satu tu dia nampak 3 dah bermalam-malam. Dah mula dah jadi ular sawah dah sana. Dia nak menjelma tu sikit lagi bersisik badan tu. Yang bini dah siap dengan telokong macam nak pergi tarawih. Abang, tarawih tak ni? Lalu dia belum habis salin kulit tu. Balik bini mengangkang tidur depan tu. Dia tompek yang sama. Tinggal maghrib, tinggal isyak. Sebab tak? Itu Imam Al-Ghazali kata, kalau orang yang terlalu konyang, sentiasa biarkan perut dia konyang, dia akan mudah ingkar perintah Allah. Yang kedua, dia suka nak fikir orang lain sebab dia ingat orang lain konyang macam dia. Yang ketiga, dia susah nak dengar nasihat orang-orang yang baik. Keempat, dia susah nak cakap yang baik-baik sebab yang penting dia konyang. Dan yang kelima, dia mudah dihinggapi penyakit. Itu 5 perkara Imam Al-Ghazali kata. Pertama, taat perintah Allah. Kedua, ujian untuk apa? Ujian untuk meninggalkan larangan Allah pun bukan senang. Itu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Itu bulan tak puasa. Maknanya meninggalkan larangan Allah bukan senang mengumpet kan? Mengumpet memang sadap. Lepas itu kawan-kawan cuba tegur. Kau dengar tak? Apa pasal? Doktor Zaini. Contohlah. Kan sadap cerita tu. Lepas tu seorang tu pun tegur. Kau ni tak baik. Lah macam lah kau baik sangat. Kan aku Nora? Kan bukan senang kan kita nak tegur. Memanglah aku bukanlah baik sangat. Tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu ayat dia. Dan yang ketiga, yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah adalah bersabar dengan ujian, dugaan dan musibah daripada Allah. Itu dapat 700 tingkatan darjat pahala. Itu bulan tak puasa. Bulan puasa lebih lagi. Bulan puasa lah rotek mati. Bulan puasa lah homak poning kena masuk hospital. Bulan puasa lah pula tiba-tiba ni orang semua tanya. Adik-adik tanya tak ada ke duit raya tahun ni. Tiba-tiba ada adik-beradik yang kena musibah takkan tak tolong. Contohlah. Ada je datang tu. Sebenarnya nak tengok bagaimana cara kita menghadapi ujian tu. Dan begitu juga ni adalah merupakan bulan keampunan, maghfirah. Hidup kita dalam dunia ni tiga benda yang kita nak kerja. Pertama, kerjalah hidayah. Supaya dapat petunjuk mana yang betul, mana yang salah. Kan? Walaupun kadang-kadang nama dia hidayah. Dia pun tak nampak mana yang betul, mana yang salah. Ada ni nama hidayah sini? Tak ada. Alhamdulillah. Cari hidayah. Kedua, kerjalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Kenapa disebutkan ni Ramadan bulan ujian dan keampunan? Sebab ujian dan dugaan yang datang ni sebab Allah nak cuci dosa kita. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah Taala beritahu, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Setuju tak kita melampaui batas atas diri kita? Kadang-kadang kita tak jaga, kita berbelanja ikut sesuka hati kita. Kadang-kadang kita menyakitkan hati orang. Kadang-kadang kita buat benda yang menyakitkan hati orang lain. Kadang-kadang kita buat benda yang kadang-kadang kita rasa ikut suka kita.
Kadang-kadang kita dongki dengan orang. Kadang-kadang kita tamak dengan orang. Kadang-kadang kita sanggup merosakkan diri kita dengan benda-benda yang isap rokok tak habis-habis. Bulan puasa boleh tahan pagi-pagi sampai ke petang. Apa pasal kau tak boleh berhenti merokok tu? Contohlah, contoh. Kan? Saya nampak air muka orang yang berubah bila sebut pasal rokok tu. Walaupun dia cuba bertenang. Kan? Betul. Hisap rokok. Saya pergi kat majlis. Saya pergi ceramah ke satu masjid di Pulau Pinang. Di lokek itu. Majlis fatwa kebangsaan punya keputusan hisap rokok hukumnya haram. Sebab dia memudaratkan bukan dia yang hisap saja. Asap itu. Kau bagi-bagi kau boleh merosakkan paru-paru orang lain juga. Itu contoh. Betul tak? Asrafu ala anfusihim. Melampaui batas atas diri mereka sendiri. Belum cerita lagi orang yang terima duit rasuah, orang yang pecah amanah, orang yang sanggup jatuh menjatuhkan, orang yang sanggup memburuk-buruk fitnahkan orang. Contohlah kan. Ramai. Tu belum cerita lagi anak yang derhaka pada mak. Tu belum cerita lagi disebutkan tanda-tanda akhir zaman. Nabi sebut antaranya urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Ada. Orang yang tak ada ilmu bagi jaga urusan umum. Paning tak kepala kita? Paning. Lantik ketua kampung, contohlah. Fungsi persatuan penduduk. Orang yang jenis tak campur orang. Tak paning kepala kita. Dia manyang tak ada kat taman perumahan. Tapi jadi ketua kampung. Fungsi jadi contohlah yang kita faham. Paning tak kepala paning. Kan? Kesian tengok frontliners kita. Bila dengar pun, dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Menangis sambil pakai PPE. PPE. Frontliners, betul tak? Sian betul. Saya berburak dengan member-member di Melbourne. Bukan Melaka, ya. Melbourne. Untuk makluman, Melbourne tu kat mana dia ambil? Australia. In case lah. Melbourne ni lebih kurang ni suasana yang macam ke Bandar Baru Sorting ni lebih kurang ya. Yang best tu, dia berburak dengan saya online. Saya tanya dia, masa tu tahun lepas, sebulan sebelum puasa. Saya tanya, macam mana Kak Lina? Ada seorang sahabat dekat Melbourne ni, Kak Lina, macam mana kes kat sana? Hui, dahsyat Ustaz. Tiba-tiba kita orang dikejutkan, ada 13 kes baru. 3 boleh. Bukan 3 boleh ribu. 13 kes baru. Langsung lockdown 5 hari. Ambil kau. 3 boleh. Lockdown 5 hari. Saya nak jawab apa? Maka saya pun dengan tenang jawablah. Kita orang kat Malaysia 5-6 ribu. Okey ya teman. Dan satu soalan doktor yang paling malulah pada saya lah. Soalan dia tanya. Bukanlah dia tu memalukan. Kita nak jawab ni malu. Best kan lockdown kat Malaysia siap boleh keluar-keluar lagi. Itulah parah disiplin orang Malaysia ni. Mau ngelintin nyawa. Bilalah nak berakhir tu. Dia perangai tak nak jaga SOP. Orang tu merayu tu. Yang jururawat, yang frontliners, yang apa semua tu merayu. Tolonglah jaga SOP. Tolong. Tak terdaya dah. Betul tak? Betapa ponik ni semua terbabit ni. Kejap-kejap kena rotate. Kejap ni apa lagi. Kejap ni apa lagi. Ada yang period tu. Sampai tak sampai tukar tu. Betul kan? Tak sampai tukar pad. Berdarah-darah ni sampai ke. Ni cerita betul. Itu yang saya doa, kalau ada siapa tengok, saya doakan untuk, saya pun tak tahan. Saya pun menangis, mikirkan, kalau saya tak sanggup. Anda hebatlah orang-orang ni. Yang PPE, yang pakai PPE dengan berpoluh lagi dalam, bukan selesa pun. Boleh makai, tak sampai ke bulan. Ya. Lepas tu bila PPN, jangan halang kami untuk bertemu dengan kedua ibu bapa kami. Yang mak bapak marah PDPR. Sampai bila ni? Sampai bila? Bila sekolah nak buka? Mak bapak ni pun aku tak tahu dia nak apa. Bila sekolah nak buka? Bila sekolah buka, kes tinggi lagi. Kenapa buka? Lah pula marah apa.
Kau nak apa pun aku tak tahulah. Itulah ujian kan? Ujian. Itulah. Lepas tu PPN pula. PPN 1, PPN 2, PPN 3. Negeri Sembilan dijangka beralih pada PPN 4 tidak lama lagi. Wah, semua orang. Dah boleh entah negeri weh. Dengannya 2 hari. Ada dah mengelitik-ngelitik, ngelupa kat sempadan. Kita tengok kira. Lepas yang umum PPN fasa 4, semua pergi Langkawi. Pahala. Habis mak ayah semua kat Langkawi. Iya, sebab kebetulan saya memang ada program ceramah kat Sanun. Saya pergi. Ya Allah, sama ramai kat airport tu. Kat laut tu pun tak tahu macam mana nak mandi. Orang ni kat laut tu. Mana air ni? Tak tahu lah. Kan Allah bagi. Lepas tu Allah uji. Kan siakap tu mahal. Sampai kan Kek Jompo makan kedai Tom Yum tu tanya ni berapa ribu aku cakap. Tak takut Kan? Gitu betul. Kadang tu sebab saya kata Allah uji kita ni melampau. Peraturan kita pertikaikan. Roblox kau lari. Melampau tak tu? Asrafu ala anfusihim. Melampaui batas atas diri mereka sendiri. Tu belum cerita lagi. Banyak cerita-cerita yang terpenyat. Tengok kes Bella tu. Terpenyat tak? Terpenyat. Tu belum cerita lagi kes orang lelaki tu. Dia bersepak abah. Melampau kan. Tapi minta maaf lah kalau saya cakap ni salah. Kita ni 9 kan. Senang kan cakap. Kebanyakan ni 9. Orang tua dulu apa ayat Siapa aja anak kau ngajar? Tu ya. Bukan tiba-tiba budak tu nyepak abah tu. Baru hari tu kau disepak tu. Sampai boleh standby pula kamera. Mana dah biasa. Daripada kecil, apa yang kau ajar budak tu? Kita pun ajar anak. Tapi tak ada sampai menyepak abah tu. Minta maaf lah kalau orang nak marah saya cakap tu. Siapa aja anak kau ngajar? Tu sebab orang tua dulu sebut. Siapa aja? Tu belum cerita lagi orang yang melampau. Dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang yalah. Dia saya cakap tu, saya akan buktikan yang saya boleh melahirkan anak. Apa bodoh kau ni? Belum pernah perempuan akan cakap macam tu, betul tak? Tahu dah masa parut dia, Brennan. Kan? Belum ada perempuan. I akan buktikan I boleh mengandung. Tak ada. Dia tak akan cerita dengan orang. Siap tunjuk dia punya period. Bangang kau. Orang jompul lah tu. Yo. Asal lah. Kau jangan tak tahu tu. Sebab lain kali sabut tiket. Jangan tinggal. Ada bezo tu. Tak adalah. Saya tak sebut orang Malaysia ni dah. Yalah macam mana tak pening kan. Depan dekat KLIA elok pakai jubah. Sampai depan Kaabah pakai telokong tak pening kepala gitu. Siap camal. Tak ada apa-apa jadi pun. Kan melampau tu. Tu datang COVID tak lama. Habis tu COVID datang. COVID-19. Orang Johor dia tak faham COVID-19 lah. COVID-19 faham lah. Kan galak dah. Mana faham dah. Itulah cerita. Jadi dalam ayat tu, kuliah ibadiyal. Nanti baca surah Az-Zumar ayat 53. Kuliah ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Tapi Allah kata apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Keampunan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bulan puasa ni jangan cakap aku ni dosa banyak. Mengumpet tak berhenti. Tadi Samsul Lebat datang tu sampai tinggi weh. Salah kau saya tinggi. Kau nengok sayup ya. Kan memang. Ya seorang buka ya. Dalam TV nampak tua kurang hajar betul. Aduh yang benar nak komen kan. Aduh benar nak cakap. Itu ada sekali saya isi minyak tu dia tegur. Pelakon kan. Budak ni. Ini dia betik budak ni.
Pelakon kan, saya kata, tak adalah, mana mandai. Ya, pakai emas pun kita kenal lah. Dia tu. Saya pun buka lah emas ni. Okey, saya siapa? Aaron Aziz kan, saya kata bukan. Itulah tu, tak peranjat saya. Puas saya balik, saya tengok cermin belasnya. Tang mana yang sama tu. Tu tengok pula suamiku seorang pendosa kan tadi. Tak ada sama dah. Berlakon drama pun tak ada lah banyak. Ada lah orang jemput saya tu, watak tu ada lah sebaris dua baris dialog. Ada lah satu drama tu yang Janda Kosmopolitan. Dia tengok tak? Janda Kosmopolitan, tengok kat YouTube. Ada lah watak janda tu suka kat ustaz tu. Biasa tak ada watak macam tu. Ustaz, saya dah jatuh cinta ke Ustaz mampus dan saya kata tu. Sebab saya rasa betul-betul dah. Cuba tengok dalam ada dia punya babak tu. Ya Allah, tak terayu tu ni. 5-6 kali buat babak tu. Dia siap bergaya betul kau betul sungguh ni kau buat. Yo, yang kan tu. Kan termasuklah juga filem Munafik 2. Samsul Yusof dia offer saya tapi saya tolak. Watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2? Watak tak sesuai. Adakah watak hantu colah buluh tu bagi gitu. Tak adalah gurau yang mana ada mandai. Yang tu saya tambah tu tak ada. Tapi Samsul Yusof ni dia bagus. Dia selalu mesej saya lah. Dia kata yang ni macam mana Ustaz rasa macam mana. Okey tak ini ni apa pandangan apa komen. Saya bagilah pandangan saya sikit. Kan? Tapi itulah dia. Ujian memang ada. Tapi yang penting macam mana cara kita menghadapi ujian. Bila ujian tu datang sebab Allah nak cuci dosa gitu. Bukan sebab apa. Dan begitu juga dosa, cuci dosa. Kau melainkan orang dalam dewan ni dengan bangganya boleh cakap, Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 itu sampai sekarang, belum ada dosa oleh dia. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Tak ada, angkat tangan pun berdosa dah, tak sadar diri. Kita ada dosa tak? Ada. Nabi kata, sungguhnya manusia itu seorang yang berdosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Taubat banyak. Tak ada dalam tempoh 10 malam yang terakhir ni, jangan kita buang masa. Koja malam Al-Qadar. Jangan malam 7 likur tu. Mana orang cakap orang, pasang pelita apa banyak. Ada torang rumah kau. Rumah kau torang, bu malaikat nampak tau. Kan malaikat tu rabun jam kau kaban tu. Kalau kau beribadah tu, bolong-bolong malaikat tu turun. Paling tidak kau pemalih warna pula. Paling tidak jago maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur. Paling tidak. Kau malih mana lah. Maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur. Sebab dikatakan malam Al-Qadar bermula pada maghrib, selepas maghrib sampai sebelum subuh. Berbuka tu saya tak ajar lah. Memang kau akan berbuka, tak ajar terus. Tapi buka tak boleh kau? Kan? Boleh buka lah. Tapi niatkan Allah. Itu dia. Tarawih ni makin lama makin anda ujian ni. Imam yang muda-muda dah hilang. Jemaah yang belia makin tak ada. Jemaah yang belia tak ada. Tinggal beliau je. Beliau yang jenis sujud tu berbunyi lutut dia. Allah tap Allah yang ujung tu. Sakit lutut dia. Malam yang pertama, ingat saya tak tahu ke akal orang perempuan kat balik tabir tu. Dia dengar, siapa imam malam ni? Siapa malam ni? Allahu Akbar. Okey, malam ni laju ni. Dia dengar lah malam tu. Lurus dia nampak gansyaf dia. Apa kat hidung yang bunyi tu Allahu Akbar. Habislah kita tengah belakang tu. Ya. Bukan apa, ada imam-imam yang kena ganti dah. Kerajaan negeri kena bagi imam yang muda sian. Sebab saya tanya sendiri, ada satu masjid kat kampung tu, kat Perikir tu, belah dalam tu saya tanya. Dia kata bukan kami tak nak tukar, tak ada orang. Hantar, kita ada banyak lepasan lulusan macam dulu. Dulu-dululah. Pernah kan budak lulusan universiti dekat UC Bintak Dokojo tu, mana universiti yang ada aliran agama sikit. Kita lantik dia jadi imam. So bagi khusus. Pergi cover kampung-kampung ni. Orang semangat datang suruh masjid balik. Imam kadang malam dia tak nampak mana dia tak boleh. Kadang malam tak ada orang kat masjid kadang. Ada setengah tempat tu. Kat kampung. Sebab kebanyakan, macam orang dulu pencen balik kampung. Orang sekarang banyak duduk kat bandar, duduk pakan sebab apa? Kat pakan semua ada dia tu. Dia balik kampung, kau main rumah, balik dia balik. Sure dia. Kadang ada bacaan pun dah tak jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil dia. Bismillah dia. Sami Allah halimah hamidah dia. Lima hado midah hado. Menyaut pula lima ni. Wui, tak dapur tu. Itu semua lah tu. Ya, kan. Tapi kita sabar. Tarawih tu kena sabar. Ikut je. Nama imam tu Sabaruddin bin Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau batuk pula. Lepas tu sanyap dah. Malah sanyap lah ni. Sanyap. Roh tak peranjat. Yang makmum belakang tu. Weh, ini baru isyak ni weh. Belum tarawih ni dah. Kan? Ikut sabar, ikut imam. Ya. Sebab makin lama makin susah. Tak kalau lagu raya dah dikumandangkan. Malam pertama imam tak ada parking. Imam tak ada parking, dek ramai orang. Imam pun parking jauh. Rungut imam. Ramai orang. Dengan parking dan pun parking. Masuk malam kelima boleh. Tak kalau lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar. Kat saf kelima tu dia boleh parking. Punya tak ada orang ni. Jadi kita jangan jadi macam tu. Tahu kan? Ya, rugi kita. Jangan heboh nak. Ustaz, tapi kalau boleh naklah dapat tanda Lailatul Qadar tu. Tak, kita nak tanda je ke atau kita nak ibadah? Ibadahlah. Ada rezeki dapat tanda tu. Kau tak dapat pun yang penting aku dah beribadah 10 malam tu. Takkan satu malam pun tak kena. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar bebek pada 1000 bulan. Ibadah ya. Kan? Macam tu je. Malam tu sedekah. Sedekah. Ambil nombor akaun masjid. Masjidnya, nombor akaun bank Islam, nombor akaun, description doakan saya kaya. Amount RM1. Tak tahan. Tangan amount RM1. Tak kisahlah kan. Tapi bagi. Malam Al-Qadar kita tak tahu bila. Tapi kita buat 10 malam. Orang yang dapat malam Al-Qadar. Dia tak cerita dengan orang. Malam tadi kan malam Al-Qadar. Seronok aku dapat. Habislah kita melapis lah. Kita tak dapat. Dia dah dapat. Kan orang yang dapat. Dia takkan cakap. Kalau dia cakap pun setelah berapa bulan atau dah habis raya pun dia cakap. Tahu tak? Hari tu kan aku Alhamdulillah Allah rezekikan aku jumpa Lailatul Qadar. Malam bila? Adalah. Aku tak ingat sangat. Tapi dia tak nak cerita detail. Tapi dia cerita general je. Dapat. Oh yo. Untunglah kau. Itulah harap-harap lah. Macam tu lah. Confirm malam tadi. Malam Al-Qadar. Ya. Depan rumah dan sujud pokok tu kau. Iyo. Dia balik tang kojo potang tu tengok pokok tu dah tak ada. Masjid daerah Jompo dah alih dah. Memang tumbang bukan sujud noh. Dia punya pergerasan tu kan. Dia jangan sibuk heboh-heboh dengan orang buat malu. Kan? Itulah ya. Jadi bulan ni kita create-kanlah. Dan satu lagi pesan saya. Pada malam raya jangan heboh nak pergi pasar. Pasar Lambak tu kan. Lelong tu kan. Pergi ke Medan Mara apa. Pergi ke Pasar Ampangan tu. Somban tu. Ramai-ramai orang. Pergi ke Uptown apa. Uptown Senawang. Pergi. Sebab dia nak menunggu lelongan terakhir. Pada pukul 5 pagi. Kuihnya weh. Jom. 10 balang 50 sen. Waktu kira habis tu. Kira memang nak habis betul dah tu. Suruhajin 5 pasang free. Boleh 1 free 5. Habis dia ambil. Saiz tu tak konon dengan dia lah tu ambil. Sudah balik lah ambil. Tolong lap, tolong peh semayang raya. Itu jangan kita buat panggil macam tu. Cukup-cukuplah dulu. Kita tak tahu kita ada lagi tak peluang pada masa-masa yang akan datang. Malam raya bila dah lepas maghrib tu bagi salam atau ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir sampai pagi. Saya tak tahu yang panjang lah Ustaz. Yang pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pagi. Tulis. Kan? Apa macam mana dia tak tahu. Yang dah tu tak pandai. Sadaka wa'adah wa nasara abadah. Dah tu tak pandai. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Takbir. Besarkan Allah Ta'ala.
Itu dia. Kemudian malam raya tu kan tidur awal. Lepas tu pagi raya kita mandi sunat Aidilfitri. Ya, mandi sunat Aidilfitri. Lepas tu jangan lupa pakai wangi-wangian. Sunnah Nabi. Kemudian disunatkan makan sekurang-kurang 3 biji buah tamar. Sebab nak bezakan pagi raya dengan pagi puasa. Tapi kalau hari raya Aidil Adha, kita disunatkan jangan makan apa-apa selagi belum sembahyang sunat Aidil Adha. Tu kena tu beza dia. Balik tang sembahyang baru makan. Tapi yang ini kita kena makan sikit paling tidak. Makan buah tamar. Ya. Dan pastikan settlekan zakat fitrah sebelum pergi sembahyang. Janganlah dramatik benar. Imam tu. Mam. Zakat nak bayar zakat. Apa hal jangan macam tu. Ya. Gila kerja tu jangan bayar last minute. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kampung saya kat Johor, saya kerja kat Selangor. Maka afdalnya saya bayar zakat kat mana? Bayarlah kat Selangor, kat mana tempat kita kerja. Tak boleh ke bayar kat Johor? Kau tanya apa tadi? Kau tanya aku afdal. Sekali kau lah nak bayar mana? Contoh kan. Tapi kalau tanya afdal, bayarlah kat tempat kita bekerja. Tempat mana daerah negeri kita mencari rezeki, kat situ bayar. Ya, macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, insya-Allah kan kita buatlah yang terbaik dan 10 hari yang terakhir. Saja kan. Tak ada di silent dah. Biar penceramah tu sadar aku berapa. Kan tak apalah apa yang cari punat mana pula nak tutup bunyi. Kejap lagi ada seorang lagi bunyi ni. Jadi eloklah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian bab kata orang tu kan. Kita ni bab kata orang dulu-dulu lah kan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan kan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Kembang-kembang kan. Kan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik, Jabat Kesihatan daerah Jempol ni menjemput. Rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman lah. Kalaulah ada masa sekarang, pergilah tengok ada meja ajaib kat atas tu. Meja ajaib tu ada barang bukan untuk diambil dan untuk dibeli. Kan kau main sauk buat balik kan tak masalah hai muka kau tu, kau nak cakap tu. Kau nak bagi tahu, ya. Yang pertamanya siapa yang nak mengerjakan umrah dengan saya